Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Jana Kamaruzaman dalam Buletin Pahang 1 Disember 2021. Penubuhan bukan kerajaan NGO di negeri ini akan menubuhkan jawatan kuasa Undi 18 bagi memastikan golongan muda di Pahang mempunyai hala tuju yang jelas selepas pilihan raya umum ke-15 PRU15. Pengerusi Jawatan Kuasa Sumber Manusia, Belia Sukan dan Badan-Badan Bukan Kerajaan Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Johari Haji Hussein berkata, jawatan kuasa ini berbeza daripada yang telah ditubuhkan oleh parti. Bagaimanapun, pihaknya mungkin akan berkolaborasi dengan pihak parti dan pihak lain yang turut akan membantu dari segi perspektif bagaimana ia dapat dijalankan dengan lebih teratur dan jelas. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas mewakili Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Haji Warusdi Wan Ismail menyampaikan majlis penyerahan cek sumbangan Yang Amat Berhormat Menteri Besar di Stadium Darul Makmur. Sebanyak RM150,000 disumbangkan oleh Kerajaan Pahang kepada persatuan belia, NGO dan atlet terutamanya mereka yang terjejas dengan pandemik COVID-19 dan bantuan bencana. Tambah beliau lagi, pemilihan ahli bagi jawatan kuasa ini juga sedang diperhalusi bagi memastikan ianya dapat mencapai tujuan penubuhan. Katanya buat masa ini, pihaknya mencadangkan seramai 10 orang yang akan dipilih bagi jawatan kuasa ini dan mereka ini terdiri daripada pelbagai agensi dan penubuhan belia. Kerajaan Negeri Pahang bersama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM mengambil langkah proaktif dengan membina satu menara baru di Kota Shah Bandar Bukit Ibam melalui pelaksanaan Pelan Jalinan Digital Negara Denjela Fasa 1 2020 hingga 2022. Pengerusi Jawatan Kuasa Sains, Teknologi, Inovasi, Komunikasi dan Multimedia Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Fakhruddin Muhammad Arif berkata, beliau mengambil maklum laporan akhbar utusan Malaysia mengenai aduan liputan internet yang dialami penduduk di Kota Shah Bandar. Justru katanya, SKMM Pahang diketuai pengarah Tuan Haji Muhammad Faizal Makno telah turun padang dan berjumpa dengan pengadu di Kota Shah Bandar yang turut dihadiri Adun Bukit Ibam Yang Berhormat Datuk Syamsiah Arsyad dan Ketua Kampung baru-baru ini. Katanya melalui pertemuan itu, SKMM telah menerangkan kepada semua pihak bahawa melalui pelaksanaan Pelan Jendela, satu menara baru telah pun dirancang di kawasan aduan untuk memberi liputan internet di Kota Shah Bandar. Beliau berkata Kerajaan Pahang bersama SKMM akan turut memantau dan meminta pihak telco yang terlibat untuk mempercepatkan proses pembinaan menara dan menyiapkannya lebih awal. Beliau juga ingin memaklumkan bahawa usaha Pelan Jendela ini telah disampaikan ke semua pejabat daerah di seluruh Pahang, termasuklah di daerah Rompin ini. Justru beliau berharap penduduk yang mempunyai aduan atau mengalami masalah gangguan liputan, mereka boleh merujuk terlebih dahulu dengan adun kawasan, pejabat daerah, penghulu atau ketua kampung di kawasan masing-masing bagi mendapatkan maklumat yang lebih tepat tentang usaha-usaha yang sedang dilaksanakan. Penantian orang ramai yang ingin melihat keindahan pemandangan Bandar Kuantan dan sekitar bakal berakhir apabila Menara Kuantan 188 dibuka pada pertengahan bulan ini. Pihak Perbadanan Setiausaha Kerajaan PSK Pahang telah menandatangani perjanjian sewaan Menara Kuantan 188 bersama dengan pihak syarikat Hospitality 360 Sdn Bhd yang merupakan syarikat operator baharu bagi menara tersebut. Simbolik penyerahan kunci pula telah dilakukan hari ini oleh Setiausaha Bahagian Pelaburan dan Penswastaan Perbadanan Setiausaha Kerajaan PSK Pahang, Puan Haslina Bahasan, kepada Pengarah Pembangunan Perniagaan Hospitality 360 Sdn Bhd Yang Hormat Datuk Zulkifli Mohamad. Hadir sama Wakil Majlis Bandaraya Kuantan MBK, Puan Norma Ashikin Abdul Rahman. Dalam pada itu, Yang Hormat Datuk Zulkifli yang ditemui berkata, Menara Kuantan 188 merupakan sebuah menara yang cukup unik, bukan sahaja sebagai menara kedua tertinggi di Malaysia, tetapi kedudukannya yang terletak di tepi sungai. Dan kalau naik ke atas tu boleh lihat laut, bakau, sungai, bandar, masjid besar, padang dan sebagainya. Jadi yang penting tu menara ni ialah
dia konkret tapi perlu diisi dengan jiwa. Dan kami berhajat untuk masukkan jiwa Pahang. Bermaksud memperkenalkan tempat-tempat pelancongan di Pahang. Ia akan menjadi satu hub. Dan juga bila cakap pelancongan ni merangkumi semua. Bukan sahaja destinasi menarik, makanannya, pakaiannya, dari segi kraft tangannya, budayanya dan sebagainya. Jadi pengisian yang kita lakukan sekarang ini ialah semestinya mengikut SOP yang dikeluarkan oleh pihak MKN, dan kita jangkakan insya-Allah hari ini 1 Disember, insya-Allah pada 15 hari bulan Disember kita akan beroperasi dan sedia menerima pengunjung-pengunjung ke Menara Kuantan 188. Kita melihat perancangan untuk suku tahun pertama dan kedua sekurang-kurangnya, dan kita harap pada 15 hari bulan itu kita boleh bersama berkongsi apa acara yang kita akan lakukan. Dalam pada itu, beliau turut mengalu-alukan mana-mana pihak yang ingin menganjurkan acara agar tampil untuk berbincang bagi melihat apakah nilai tambah yang dapat disediakan kepada pelancong domestik dan dari luar. Buat masa ni, hari ini 1 hari bulan, kami baru terima kunci. Jadi pasukan saya perlu lakukan simulasi dan juga nak lihat dari segi operasi dan tim pekerja yang kami sedang latih ini supaya bersedia. Jadi sekarang ni yang ada yang kita boleh datang sekarang ni ialah untuk pemandangannya saja, dan kita harap kita boleh bagikan penceritaan bila melihat pandangan itu apa penceritaan di belakangnya. Dan pada masa yang sama juga kita sedang menyiapkan lantai kedua, iaitu lantai untuk F&B, Food and Beverage. Sekian Bulletin Pahang bersama Unit Komunikasi dan Media Pahang. Ikuti kami di Facebook, Instagram, YouTube dan Twitter. Terus bersama Pahang Media bagi mendapatkan maklumat terkini di negeri Pahang. Assalamualaikum.